Assalamualaikum dan salam sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadow Channel. Aku harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Dan kepada korang yang masih baru lagi di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadow Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang terjadi pada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright guys, so pada hari ini, pada malam ini, aku akan berkongsikan satu pengalaman yang dialami oleh sepasang suami isteri, di mana mereka pindah ke sebuah rumah yang boleh dikatakan agak seram dan misteri. Amboi, agak seram dan misteri tiba. So pada awalnya semua nampak seperti biasa, namun selepas berpindah di rumah tersebut, bermacam-macam gangguan yang dialami oleh kedua pasangan tersebut. So tanpa membuang masa lagi, jom kita pendengarkan kisah seram pada malam ini. Marilah. So, kisah kita bermula di mana Azman menyewa sebuah rumah bersama dengan isterinya Malisa, di mana mereka berdua berasal daripada Ipoh. Namun disebabkan Azman ada tugas yang harus dilakukan di Kuala Lumpur selama 2 ke 3 tahun macam tu, Azman membuat keputusan untuk menyewa rumah di Kuala Lumpur kerana pada waktu itu isterinya juga sedang hamil. Dan Azman risaulah, takut-takut berjauhan dengan isterinya. Apa-apa yang terjadi, Azman tiada berdekatan dengan isterinya. So in the end, Azman membuat keputusan untuk menyewa sebuah rumah di Kuala Lumpur dan bawalah isterinya sekali tinggal dekat situ sampailah tugas yang harus dilakukan selesai. So ketika Azman dan juga Malisa tiba di rumah tersebut, Malisa teramat kagum dengan rumah tersebut kerana rumah tersebut boleh dikatakan agak besar dan luas kawasan sekelilingnya. So pada waktu itu Malisa agak risau kerana takut akan harga rumah sewa tersebut mahal. Namun Azman mengesyorkan bahawa rumah sewa tersebut harganya taklah mahal yang disangkakan. So Malisa ni pun tanyalah, berapa harga rumah yang kita sewa ni? Lalu Azman pun bagi tahu, oh harga rumah ni dalam 900 macam tu sebulan. Lalu Malisa pun terkejutlah, biar betul rumah sewa besar macam ni, luas macam ni, 900 je. Kan kawasan sekeliling semua nampak mewah, takkanlah 900, mestilah mahal. Lalu Azman cakap pemilik rumah tersebut kata sebab tak ada siapa yang nak duduk dekat rumah tu, so dia end up disebab daripada dibiarkan macam tu, takut kalau ada penyangak masuk ke apa ke, so dia rasa lebih elok kalau ada orang yang menyewa dekat rumah tersebut. So sebab itulah harga rumah tersebut diberi dengan harga yang murah. Namun begitu, Malisa masih lagi berasa hairan dan macam tidak percaya dengan harga rumah tersebut. Lalu suaminya mengesyorkan bahawa ini kemungkinan rezeki mereka berdua datang ke Kuala Lumpur dengan rezeki anak yang masih dalam kandungan si Malisa ni. Sebab itulah mereka dapat menyewa sebuah rumah dengan harga yang murah. Bukan hanya satu rumah yang biasa, tapi rumah yang agak besar dan juga luas. So macam biasalah, segala proses pemindahan pun bermula dengan perabot lah, dengan apa-apa sekali barang lah yang diorang bawa daripada Ipoh, yang hanya mencukupi untuk si Azman dan juga Malisa menetap dekat Kuala Lumpur sampailah tugas si Azman ni selesai. So selepas selesainya pindah semua barang-barang diorang, perabot lah apa benda semua dah susun baik-baik semua. So si Azman dan juga Malisa ni duduklah di luar pintu rumah mereka sambil melihat kawasan rumah diorang. And si Azman ni pun fikir, banyak lalang-lalang dekat kawasan rumah ni, mungkin esok hari kita bolehlah kemas-kemas sikit, at least nampaklah cantik sikit, sedaplah mata memandang kan, daripada nampak macam hutan kecil dekat tempat ni. Hutan kecil pula kan, dengan belalang lah, dengan bersemak samun lah, silap ada ular ke apa, satu hal pula. So Azman fikir keesokan harinya pada waktu petang dia nak kemaskan semua kawasan ni, bagilah nampak rumah tu cantik. So sepanjang masa mereka berada di rumah tersebut, Malisa ni selalu bagi tahu suami dia yang dia sentiasa rasa tak sedap hati, tak tenang duduk dalam rumah tu. Namun Azman cakap itu semua hanyalah permainan minda dan juga perasaan, kerana ialah sebab
tak biasa dengan rumah dan kawasan yang baru, sebab selama ni diorang tinggal dekat Ipoh, memang dah selesa dengan rumah diorang dekat sana, and bila pindah kat Kuala Lumpur, semua kawasan semua memang berbeza lah. Alright, so mungkin sebab itulah Malisa berasa macam tak tenang kan, macam tak senang duduk. So disebabkan mungkin orang kata homesick lah, sakit rumah. Ambil kau, aku direct translate Mat, lebih kurang macam tu lah. Okay, so si Azman ni cubalah menenangkan si Malisa, mujuk si Malisa ni supaya Malisa tenangkan diri dia dan mengesyorkan yang tak ada apa-apa yang tak kena dengan rumah tersebut. So selepas 7 hari mereka menetap di rumah tersebut, maka tibalah hari di mana Azman mulakan tugasnya di Kuala Lumpur dan terpaksalah dia tinggalkan isterinya berseorangan di rumah. So sepanjang mereka tinggal di rumah tersebut, tiada apa-apa yang pelik berlaku di dalam rumah tersebut. So macam biasa, sebelum Azman meninggalkan rumahnya, Malisa akan menemani suaminya sampailah suaminya keluar bekerja, dan Malisa akan mulakan tugasnya yang selalu dia lakukan seperti mengemas rumah, memasak dan sebagainya lah. Namun pada pukul 10 pagi macam tu, sambil Malisa sedang mengemaskan rumahnya, tiba-tiba Malisa terdengar seolah-olah ada orang yang memanggil dari luar rumah. Namun bila Malisa menjenguk dari tingkap rumah dia, Malisa berasa hairan kerana tiada kelihatan sesiapa pun yang berada di luar rumah tersebut. So pada waktu itu Malisa berasa pelik kerana dia memang dengar dengan jelas seperti ada orang yang memanggilnya. Lalu Malisa membuat keputusan untuk mengabaikan dan meneruskan mengemaskan rumahnya. So sambil Malisa ni mengemas rumah semua, tiba-tiba kedengaran bunyi seperti ada barang yang jatuh dari tingkat atas. So Malisa pada waktu itu dah mula rasa gerun lah. Kenapa tiba-tiba pula barang jatuh lah kan? Tak mungkin angin tiup atau apa-apa, sebab luar ceras macam tak berangin dan kipas pun tak buka dekat tingkat atas. So lalu Malisa pun naiklah ke tingkat atas nak cek lah barang apa yang jatuh. And bila Malisa tiba di tingkat yang atas, alangkah terkejutnya apabila barang gym, barang-barang workout suami dia yang jatuh. So semua barang-barang gym ni bukan ringan Mat, berat tu. Okay, angin tiup pun belum tentu boleh jatuh lagi. So pada waktu itu Malisa berasa pelik sebab barang yang jatuh tu, macam aku cakap tadi, tak mungkin angin boleh tiup. Sebab apa? Barang tu berat, barang-barang gym kan. Kau bayangkan angin tiup kalau dumbbell ke barbell ke, susah kan. So Malisa ni macam terfikir macam mana benda ni boleh jatuh kan. So satu je lah yang dipikirkan oleh si Malisa ni, kemungkinan barang-barang tersebut tak diletakkan betul oleh si Azman ni. So benda tu jatuh lah, right? Itulah apa yang dipikirkan oleh si Malisa. So si Malisa ni pun letaklah balik barang-barang gym dia kan, dumbbell ke, barbell ke, apa benda semua, bell semua, dia susun elok-elok. And lepas tu dia pun turunlah ke bawah untuk meneruskan segala apalah yang dia tengah lakukan pada waktu itu. So selepas sehari suntuk macam tu, si Malisa ni mengemas, memasak. Akhirnya Malisa dapatlah peluang untuk merehatkan diri. Yalah, kau bayangkan hampir 1 hari Mat buat kerja rumah kan, dengan masak lah apa semua tu. So kita kasih respect pada wanita mampu melakukan berbagai tugas dalam satu masa. Kan, tabik spring lah kan, orang cakap. So si Malisa ni pun duduklah dekat sofa ruang tamu dia sambil melayan TV. Dan sambil melayan TV tu, sedar tak sedar si Malisa ni pun tertidur. Seeloknya dia tertidur, Malisa tiba-tiba bangun dalam keadaan terkejut dan sedar dah waktu maghrib. Time tu Malisa cakap, alamak, tak solat asar lagi ni. So bergegaslah si Malisa ni nak melakukan solat asar sebelum masuknya waktu maghrib. So dalam perjalanan naik ke tingkat atas, tiba-tiba Malisa perasan seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri di dapur. So Malisa pun berasa hairan lah. Suami aku dah pulang ke? Bila pula dia pulang? Tak sedar pula, tak kejutkan aku pula kan, fikir si Malisa ni. So Malisa pun tegurlah, Bang ke tu? Namun tiada sahutan dan Malisa pun berasa pelik. Lalu dia pun menuju ke bahagian dapur nak tengoklah kod-kod suami dia ada dekat dapur. Dan alangkah terkejutnya Malisa apabila dia ternampak satu kelibat yang pendek atau katik
yang berdiri di pintu belakang dapur memandang ke arah Malisa. So, Malisa pun terus menjerit dan tiba-tiba dia dikejutkan dari tidur oleh suaminya. Dan ketika itu barulah Malisa sedar yang rupa-rupanya apa yang dialaminya adalah mimpi semata-mata. Namun bagi Malisa, apa yang dia nampak dalam mimpi tu tak terasa langsung seperti mimpi. Memang nampak real. Memang nampak macam apa perjalanan pula tiba-tiba. Kan moment dia nak naik tangga lah, dan dia nampak katik pula. Nampak makhluk tu lah semua kan. So dia terasa macam memang real lah, macam bukan mimpi. So Azman yang pada ketika itu baru pulang dari kerja berasa hairan kenapa isteri dia yang tengah baring tidur tu tiba-tiba menjerit, yang akhirnya membuat si Azman ni kejutkan bini dia. Bagus si Azman ni, walaupun balik tengok isterinya yang sedang berehat, dia tak kacau pun, dia biarkan sahaja. So selepas si Azman kejutkan si Malisa ni, Azman pun tanyalah, kenapa awak ni terjerit-jerit, mimpi hantu ke apa ni? Lalu Malisa pun jawab, ya bang, Malisa mimpi hantu dan dia tunggu dekat dapur. Lalu Azman pun balas, tak ada lah, merepek je awak ni. Mana ada sesiapa kat dapur? Saya baru saja dari dapur, tak ada siapa pun kat situ. Awak mimpi buruk ni. Malisa pun tak tahu nak balas apa kat suami dia. Dan suami dia pun suruhlah si Malisa ni pergi mandi semua dan siap solat. Lalu Malisa pun turutilah apa yang diberitahu oleh suaminya. So selepas selesai semua lah, makan malam lah, apalah semua, dah bersih-bersih semua, everything all, diorang pun layan lah TV kejap kan, layan, tengok lah beberapa show macam tu. And lepas tu diorang dah terasa penat, mereka pun ke kamar mereka. Amboi, kamar, bukan tak nak guna bilik kan. So sebelum tidur, si Malisa ni tanyalah pada si Azman ni, bang, nak tanya, abang pasti ke rumah ni tak ada apa-apa? So Azman pun terasa pelik dengan soalan yang ditujukan. Lalu Azman pun balas, tak ada apa yang pelik, tuan rumah cakap elok je, cuma rumah ni dah lama tak ada orang duduk. And then plus tuan rumah ni risau, takut sebab yelah dibiarkan macam tu, takut kot ada penyangak ke, perompak ke, kan, penagih ke apa yang tiba-tiba masuk dalam rumah ni, stay for free lah, senang cerita macam tu kan. So penyewa rumah tu, sebab itulah dia bagi sewa rumah dengan harga yang murah untuk mengelakkan benda-benda ni daripada berlaku. Lalu Malisa pun bagi tahulah si Azman apa yang terjadi siang tadi dan juga apa yang dimimpikan oleh si Malisa. Namun Azman hanya membalas yang ini semua mainan minda. Yalah, lepas baru pindahan dengan penat mengemas lah. So mungkin Malisa terbayangkan benda macam ni. So Azman pun cakap kalau still rasa tak tenang, pasang ayat ruqyah, amalkan beberapa doa, insya-Allah kita akan selamat dari apa-apa gangguan. So mendengar apa yang Azman cakapkan, Malisa pun berasa lebih tenang di jiwa dan berniat pada keesokan paginya dia akan lakukan apa yang dinasihati oleh suaminya. Tibalah keesokan paginya, di mana seperti biasa Azman akan pergi ke kerja dan Malisa akan menemani si Azman ni. Dan selepas itu Malisa pun buatlah apa yang dinasihati oleh Azman. Namun di sinilah berlaku beberapa insiden yang kurang menyenangkan buat si Malisa. So selepas Malisa memasang ayat ruqyah di dalam rumahnya, dengan volume yang tidak terlalu kuat, sambil melakukan tugasan di rumahnya, tiba-tiba Malisa mula merasai sesuatu yang kurang menyenangkan. Malisa terasa seolah-olah suhu di dalam rumah tersebut makin panas dan dia berasa hairan kerana jam pada masa itu baru menunjukkan pukul 8 lebih macam tu lah, 8 lebih pagi macam tu lah. So takkan dah rasa panas? Semalam tak ada pula rasa macam ni, fikir si Malisa. So selepas beberapa minit kemudian, ayat ruqyah yang dipasangkan oleh Malisa tiba-tiba terpadam. So Malisa macam, kenapa ayat ruqyah aku tiba-tiba terpadam? So Malisa pun pergilah cek kod TV dia terpadam ke apa. Namun apa yang pelik, ayat ruqyah yang dipasangkan oleh Malisa melalui TV Androidnya bertukar konten. Bertukar konten kira contoh macam kat YouTube channel tu kan,
Dia tiba-tiba berubah ke channel lain. So awal tadi dia mainkan bacaan ruqyah, dan sekarang apa yang dilihat oleh Malisa, channel YouTube-nya tadi bertukar kepada lagu-lagu yang berkaitan dengan pemujaan setan macam tu tau. Tapi ia hanyalah thumbnail lagu-lagu tersebut dan tiada lagu yang dimainkan, macam ibarat untuk suruh tekan lah kan lagu-lagu tersebut. So Malisa pun dah rasa cuak time ni kan. Terus si Malisa ni non-stop membaca segala petikan daripada Al-Quran untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Namun segala usaha dia sia-sia. Sepanjang hari tersebut Malisa akan terkena bermacam-macam jenis gangguan-gangguan yang ringan lah. Contoh macam barang jatuh, TV terpadam, lebih kurang macam tu lah. Yang end up Malisa membuat keputusan untuk keluar daripada rumah sekejap selepas memberitahu suaminya. So seeloknya Malisa ni keluar dari rumah, Malisa menerima panggilan daripada Azman. Lalu Azman pun memberitahu Malisa yang pada malam tersebut Azman akan pulang lewat sedikit atas urusan kerja. Dan pada masa ni lah Malisa macam merayu untuk suami dia pulang, namun tidak berjaya sebab kerja yang Azman lakukan mesti selesai malam tu juga. Lalu si Malisa ni dengan berat hati terpaksalah juga untuk terima yang suaminya akan pulang lewat pada malam tersebut. So lepas beberapa ketika Malisa berada di luar rumah, Malisa pun buat keputusan untuk pulang ke rumah sebelum waktu maghrib. Walaupun berat di hati, namun Malisa tetap juga kena pulang. Lalu Malisa pun pulanglah ke rumahnya. So macam biasalah, sesiapa yang stay dekat area KL ni akan tahulah, especially waktu-waktu dah habis kerja semua, traffic jam dekat KL boleh tahan dahsyat juga kan. So si Malisa ni fikir bolehlah sampai rumah dia dalam pukul 6 macam tu. Sekali dekat pukul 8 baru Malisa sampai ke rumah dia. And apabila kereta Malisa menghampiri rumah dia, dia perasan terdapat beberapa ekor anjing yang berada di depan pintu pagar rumahnya. So time ni Malisa dah jam lah. Dia kata apa pula ni? Kenapa sampai banyak pula anjing dekat depan rumah aku ni? So Malisa pun cubalah menghampiri pagar rumahnya dengan kenderaannya, dengan harapan yang anjing-anjing tersebut beralih daripada depan rumah dia. And nasib baiklah anjing-anjing semua tu beralih. And Malisa pun cepat-cepat turun daripada keretanya dan terus masuk ke rumahnya. Risau kot anjing tu kejar ke apa, satu hal pula. Tapi Malisa sedar satu benda, yang anjing tersebut seolah-olah tak peduli dengan kehadiran Malisa, tapi lebih tertumpu di bahagian laman rumah Malisa. So bila Malisa pandang dekat laman rumahnya, dia tak nampak apa-apa pun kat situ. Malisa dah rasa semacam dah. And Malisa tanpa membuang masa terus masuk ke rumahnya, and dia naik ke bilik dia and terus tutup pintu. Ibarat macam Malisa ni menguncikan dirinya dalam bilik lah. Alright? So selepas Malisa masuk ke bilik dia, Malisa terasa seolah-olah dia rasa selamat dari entah apalah kan. So Malisa ni pun membersihkan diri dia semua and baring di atas katil sambil layan phone dia. Pada waktu yang sama, teks suami dia tanya agaknya pukul berapa balik. Namun tiada balas daripada suaminya. Yelah sebab busy ke apa kan. Sedang Malisa duk busy dengan phone dia, tertiba kedengaran seolah-olah ada sesuatu yang sedang berjalan di laman rumahnya dengan begitu kuat sampai terdengar dari biliknya di tingkat atas. Lalu Malisa pun pelik lah. Kenapa seperti ada sesuatu yang berjalan-jalan dekat luar rumah? Suami aku dah balik ke? Fikir si Malisa ni. So time tu Malisa tak fikir apa-apa yang luar biasa pun. Tak fikir pasal apa, benda-benda gangguan ke apalah. Dia ingat memang suami dia dah pulang pada waktu itu, yang tengah berjalan-jalan dekat kawasan laman rumah tu. So apabila Malisa pergi dekat tingkap dan membelik langsir tingkapnya untuk pandang keluar, and time tu lah Malisa nampak seperti seorang wanita tua yang sedang berjalan mengelilingi rumahnya dengan begitu tergesa-gesa. Dan alangkah terkejutnya Pontianak apabila apa benda pula Pontianak pula yang terkejut. Aduh, kecoh betul. Alright, roll back. So alangkah terkejutnya si Malisa ni apabila dia lihat kelibat wanita tersebut
berhenti dan terus memandang ke arah Malisa. Dan Malisa terus ke belakang dan lari ke arah pintu biliknya dan mengunci biliknya. Dan pada ketika itu, kedengaranlah bermacam-macam benda. Malisa terdengar suara orang mengilai dari tingkap biliknya dan pintu biliknya bergegar seolah-olah ada sesuatu yang ingin memasuki biliknya. Dan yang paling menyeramkan adalah apabila kedengaran seperti sesuatu yang sedang merangkak di atas siling rumahnya. Dan apabila Malisa mendongak ke atas, alangkah terkejutnya dia apabila dia nampak satu makhluk yang kurus dengan lidah terjelir keluar sedang memandang Malisa sambil tersenyum. Bila Malisa nampak makhluk tersebut, Malisa terus menjerit sekuat hatinya. Dan pada masa ni suami Malisa, Azman ni, baru pulang ke rumah dan kelihatan kereta isterinya berada di luar. So Azman dah rasa pelik sebab selalunya kereta isterinya akan park di dalam, jarang di luar. Selalu kereta Azman yang ada kat luar. So Azman pun turunlah dari keretanya dan time tu lah Azman terdengar jeritan isterinya. So Azman terus bergegas masuk ke dalam rumah dan apabila dia dah sampai dekat bilik utama tu, Azman ada satu masalah sekarang. Bilik tersebut kunci. Sebab tadi kan Malisa kunci pintu tu kan. So dia tak boleh nak masuk Namun disebabkan panik dan juga risaukan akan isteri dan juga anak dalam kandungan, Azman menggunakan segala kudrat yang dia ada untuk menendang pintu bilik tersebut sampai terbuka. Dan selepas beberapa tendangan, Azman berjaya memecah pintu tersebut dan masuk ke dalam bilik. So alangkah terkejutnya Azman pada waktu itu apabila dia lihat isterinya dalam keadaan pengsan di atas lantai, mulut berbuih. Dan Azman terus angkat isterinya dan bawa isterinya ke hospital. Alhamdulillah, setibanya di hospital, doktor telah mengesyorkan tiada apa yang berlaku dengan kandungan isterinya dan juga isteri si Azman. Okey, so semua berada di dalam keadaan stabil. Namun doktor cakap Malisa harus berada di hospital untuk doktor-doktor memastikan yang Malisa pulih sepenuhnya sebelum dibenarkan pulang ke rumah. So hampir seminggu Malisa berada di hospital tersebut dan kesihatan Malisa beransur pulih. Malisa pun berasa tenang. Namun bagi Azman, sukar untuk dia percaya apa yang diberitahu oleh isterinya. Apabila sebelum isterinya pingsan, isterinya cakap yang dia nampak seorang wanita tua sejenis makhluk yang berada di atas siling. Seorang wanita dengan muka pucat berada di tingkap dan seperti satu makhluk yang kerdil yang berdiri di hujung bilik mereka. No, korang jangan main. Selalunya satu hantu je, ambil kau sekali 4 datang mat. Dah macam multiverse doh aku cakap dengan kau. Dahsyat betul mat. So berbalik pada cerita, selepas mendengar semua itu, Azman pun akhirnya dia decide, okey lah, fine lah. Dia membuat keputusan apabila mereka balik, Azman akan cari satu ustaz untuk pagar rumah tersebut dan menghalaulah apa-apa yang berada di dalam rumah tu. So hari kepulangan Malisa ke rumah tersebut, Azman telah menjemput kedua ibu bapanya termasuklah mentuanya sekali dan beberapa ahli keluarga yang lain untuk majlis kesyukuran atas kesihatan Malisa dan kandungannya. Dan pada waktu yang sama, kira dia nak merukiahkan rumah tersebut lah. So setibanya Azman dan Malisa ke rumah tersebut, mereka pun memulakan majlis dengan berzikir, membaca petikan daripada Al-Quran serta doa agar keadaan Malisa dan juga rumah yang didiami dijauhi dari benda-benda yang jahat. So tengah majlis tersebut berlangsung, Malisa dengan tak pasal-pasal terus pingsan dan keadaan rumah menjadi huru-hara dengan keadaan Malisa. Lalu ustaz yang berada di situ menyuruh semua orang bertenang dan teruskan membaca petikan ayat Al-Quran sambil ustaz cuba tengok keadaan isteri si Azman ni. So tengah ustaz tersebut merenjis air yang telah dibacakan ayat Yasin, tiba-tiba Malisa tersedar dan mula meracau. And pada waktu itulah ustaz dah tahu yang Malisa ini telah dirasuk. So cepat-cepatlah ustaz ni melakukan ruqyah ke atas Malisa dan ketika itulah Malisa bersuara yang dia nampak ada makhluk yang berdiri di depannya
bertelinga panjang, mata berjuntai, berambut kerinting dan berbentuk pelik yang sedang memerhati dia. So ustaz teruskan usaha untuk menghalau jin tersebut dari merasuki Malisa dengan lebih teruk. So hampir sejam macam tu, akhirnya Malisa berada dalam keadaan yang tenang dan terus tidur akibat kepenatan. So selepas isteri si Azman ni dibawa ke bilik dia, ibu Malisa menemaninya dan ustaz yang merawat memanggil Azman ke tepi dan tanya kepada Azman beberapa soalan lah. So antara soalan yang ditanyakan oleh ustaz tersebut, dia tanya rumah ni ada apa-apa sejarah ke? So Azman pun pelik lah dengan soalan ustaz tersebut. Namun Azman pun jawab lah, time dia buat perjanjian tak ada apa-apa yang pelik pun, macam biasa je. Lalu ustaz tersebut pun cakap bahawasanya yang rumah yang didiami ni penuh dengan belaan seseorang dan disebabkan isterinya mengandung. Sebab itulah lebih mudah untuk isteri si Azman ni terkena gangguan. Lalu ustaz tu memberi cadangan untuk keluar daripada rumah tersebut secepat mungkin, sebab jenis makhluk belaan yang ada di dalam rumah tersebut jenis yang ganas dan terlalu kuat, dan ustaz risau disebabkan makhluk-makhluk ni tak pasal-pasal akan impak kandungan dalam perut. So akhirnya Azman pun okeylah, lepas dah bincang, dah fikir semua benda, Azman pun bersetuju. Alright, so selepas membuat persiapan hampir dekat sebulan macam tu. So kau bayangkan sebulan dia still ada dekat situ. Tapi nasib baiklah keluarga isteri si Azman ni decide to stay dengan orang untuk jagalah kok ada apa-apa ke. Sampailah Azman berjaya mencari rumah yang baru. Alright, and akhirnya Azman dan juga isterinya pun pindahlah ke rumah baru tersebut. And alhamdulillah tiada apa-apa gangguan yang berlaku selepas itu, and Malisa pun berjaya melahirkan anak pertama mereka. So selepas beberapa bulan daripada insiden tersebut yang berlaku dekat rumah lama si Azman dan juga Malisa ni, Azman pun saja-sajalah gatal kaki ke apa aku tak tahu, pergi ke kawasan rumah lamanya yang kini tiada penghuni. So sambil Azman duk perhatikan rumah tersebut, tiba-tiba datang seorang lelaki menghampiri Azman. Lelaki tersebut pun tanyalah, ada plan nak masuk ke? Sosok lelaki ni tak tahu yang Azman ni pernah tidur pula, yang Azman ni pernah stay dekat rumah tu. So Azman pun cakap, tak apalah, saya dulu pernah sewa kat sini. Namun disebabkan atas beberapa insiden, beberapa perkara, so saya dengan isteri saya decide untuk keluarlah daripada rumah tu kan. Cakap si Azman ni dekat lelaki tersebut. So lelaki tersebut terus tabik spring. Sebab apa? Azman berani stay dekat rumah tersebut. So lelaki tersebut pun menceritakan bahawa dulu terdapat satu bomoh yang stay dekat rumah tu, and bermacam-macam orang yang pergi kat situ, dari yang kaya sampailah miskin. Namun apabila pelanggannya merasakan yang dia menipu, maka bomoh tersebut dikatakan mati dalam rumah tersebut akibat depresi. Macam tu sekali, okey. Dan kesemua makhluk belaan tersebut selepas bomoh tu meninggal, end up sekarang berdamping dengan rumah tu sebab dah tak bertuan. Dikatakan kadang kalau ada orang yang lalu dekat rumah tu akan terserempak dengan bermacam-macam jenis makhluk yang berada di dalam rumah tersebut. Sebab itulah orang jarang ke kawasan rumah tu, takut sekiranya makhluk yang berada di kawasan rumah mengapa-apakan orang yang menghampiri rumah tersebut. Alright guys, aku harap korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini. Nampak, siapa sangka satu rumah yang berpenghuni dengan banyak makhluk belaan bomoh yang pernah tinggal kat situ. Dan tuan empunya yang sewa pun agak-agak lah sewa tanpa bagi tahu. Tu Kong Hajar namanya. Itulah kadang dekat KL ni. Okey, dekat KL ni kalau harga rumah macam murah tak bertempat, aku sendiri pun kadang-kadang risau. Yelah, mana tahu kes-kes macam ni lah, ada momok ke apa ke, naya mat. So bagi aku, korang semua berjaga-jagalah. Alright, especially yang kita yang beragama Islam. Macam biasa, sentiasa amalkan pelindung dengan solat, zikir, membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tak diganggu oleh jin-jin yang jahat ni. Okey gang, sekiranya korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini, jangan lupa tekan butang like yang ada dekat bawah, dan kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan korang ke channel aku, dan jangan lupa bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan
korang akan diberitahu terlebih awal. So, seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.